Assalamualaikum murid-murid. Bertemu kita lagi untuk pelajaran kali ini. Kamu boleh tengok pada muka surat 6. Soalan nombor 4. Soalan ni menunjukkan rajah menunjukkan 3 jenis bentuk. Ada bentuk segi 4 sama, segitiga dan bulatan. Nombor dalam segi 4 sama adalah 61. Dalam segitiga 6.2 dan dalam bulatan 2.36. Okey. A. Apakah bentuk di mana digit 6 terletak pada nilai tempat sah? Okey, baik. Mari kita tengok. Untuk bentuk yang pertama iaitu segi 4, nombor 1 berada di tempat sah. Jadi, ini bukan jawapannya. Baiklah, kita tengok yang kedua, segitiga. Okey, yang segitiga kita boleh nampak ada titik perpuluhan di tengah-tengah. Baik, yang nombor 2 ini bukan sah tapi adalah per 10. Per 10 sebab ia berada selepas titik perpuluhan. Jadi rumah sah adalah nombor 6 ini. Jadi jawapan untuk A ialah bentuk segitiga. Baiklah, kita tengok bagi soalan 4B. Hitung hasil darab antara nombor pada bulatan dengan segi 4. Hasil darab nombor di bulatan dengan segi 4. Baik, 2.36 darab dengan nombor di dalam segi 4 ialah 61. Ini adalah cara pertama iaitu dengan bentuk lazim. Kita buat dulu satu demi satu. 1 darab 6, 6. 1 darab 3, 3. 1 darab 2, 2. Kemudian 6 darab 6. 6 darab 6, 36. 6 darab 3, 18. Tambah 3, 21. 6 darab 2, 12. 13, 14. Okey, ini adalah cara bentuk lazim. Kemudian kita tambahkan nilai di bawah. 6 tambah 3, 9. 2 tambah 1, 3. Salin 10, 4 dan 1. Jawapannya ialah, okey, titik puluhan jangan lupa. Lepas 2 nombor, titik puluhan 1, 2. Jawapannya ialah 143.96. Baik, ini adalah cara pertama. Kita tengok cara kedua dalam bentuk lattice. Okey, baik. Ini adalah dalam bentuk lattice. Okey, masukkan nombor-nombor tersebut. 6 darab 6, 36. Okey, 6 darab 3, 18. 6 darab 2, 12. Okey, jawapan dimasukkan dalam kotak. Okey, 1 darab 6, 6. 1 darab 3, 3. 1 darab 2, 2. Tambahkan 6. 6 tambah 3, 9. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1 letak di masa sebelah. 2 tambah 1, 3 tambah 1, 4. Okey, kita tengok ada 2 digit sebelum titik perpuluhan. Jadi kita kira ada 2 nombor juga. Lepas tu baru letak titik perpuluhan. Jawapannya ialah 143.96. Kita dapat jawapan yang sama. Baiklah, mari kita tengok soalan nombor 5 pula. 5A. Nyatakan nilai X. Perkara pertama adalah kamu kena tahu dulu beza di antara 2 nombor, iaitu antara nombor satu nombor pergi ke satu nombor. Berapakah beza dia? Okey, dekat sini kamu boleh nampak daripada sifar pergi ke sifar perpuluhan 15. Jadi pertambahan bagi setiap satu adalah sifar perpuluhan 15. Okey, pergi lagi nombor seterusnya sifar perpuluhan 15. Okey. Jadi untuk pergi kepada nombor
sampai ke X, bertambah 0.15 juga. Di sini 0.15. Maksudnya daripada 0.3 perlu tambah 0.15. Ini cara pertama. Cara yang pertama. Yes, 5 tambah 0, 5. 3 tambah 1, 4. Sifar, titik jangan lupa. Okey, kemudian 0.45 sebab kita baru sampai nombor yang di sini. 0.3 tambah dengan 0.15 baru sampai dekat sini. Jadi kita perlu pergi ke X. Jadi tambah lagi 0.15. Jawapan yang kita dapat adalah 0.6. Okey. Baiklah, cara yang seterusnya adalah kamu boleh buat 0.3. Kamu dah tahu 0.3 dan kat sini kamu telah tahu 0.15 dengan 0.15. Ini 15 ya. 0.15 tambah 0.15 adalah 0.3. Jadi 0.3 tambah 0.3. Jadi jawapannya ialah 0.6. Sama juga ya. Dengan cara jalan kerja yang tadi dengan yang ini, jawapannya sama, 0.6. Baiklah, kita dah dapat 0.6 tadi untuk X. Sekarang dia nak Y pula. Maksudnya untuk sampai ke Y, kena tambah lagi 0.15 untuk dapatkan Y. X adalah 0.6 tambah dengan untuk dapatkan Y tambah lagi 0.15. Okey, dapat 0.75. Ini bukan jawapan untuk soalan B, tapi ini adalah nilai Y. Kita kena cari dulu nilai Y. Jadi Y adalah 0.75. Kemudian Y kena darabkan dengan 100. 0.75 darab dengan 100. Tak perlu bimbang bila darab dengan 100, 1010. Kamu tidak perlu buat dalam bentuk lazim. Sebaliknya, kamu hanya perlu tengok berapa sifar dia. Kalau darab, kita akan gerakkan titik perpuluhan ke kanan. Okey, jadi ada 2 sifar. So, gerak ke kanan sebanyak 2 kali. 1, 2. Jawapannya ialah 75. Okey, jawapan untuk soalan 5B adalah 75. Baiklah, sekarang kita tengok muka surat 7. Okey, untuk di muka surat 7, soalan 6A. Maaf, kita baca dulu daripada atas. Rajah terdiri daripada 4 keping kad nombor A, B, C dan D. Okey, kat sini kamu ada kad A 50.5, kad B 5.55, kad C 5.505 dan kad D 5.5. A. Kad manakah yang menunjukkan nilai yang paling kecil? Okey, kita tengok dekat sini ya. Murid-murid, jangan tengok nombor tu pendek kamu kata nombor tu kecil. Kamu akan jawab 55 ni supaya kecil. Salah. Ya, bukan macam tu. Caranya adalah kita melihat nilai nombor. Sebagai contoh, rumah Sa. Sebelum titik ni, rumah Sa. Tengok dekat sini semua nilai dia sama, iaitu 5. Jadi bila nilai sama, maka tak ada beza lah kat situ, sama nilainya. Okay, kita tengok nilai nombor yang kedua selepas titik perpuluhan, iaitu per 10. Kamu akan nampak 555 ni sama, tapi yang A ni sifar. Jadi mana yang paling kecil? Yang 5 ke yang sifar? Ya, betul murid. Yang paling kecil adalah 6A, 5.05. Ini yang paling kecil. Inilah jawapan untuk soalan 6A. Okey, baiklah. Kita boleh lihat yang tadi, yang paling kecil adalah 5.05, paling kecil. Okey, sekarang soalan B. Susun nombor pada kad di atas dalam turutan menaik. Okey, untuk
ikutan menaik. Ingat semula nak naik tangga mestilah tangga yang paling rendah dulu. Barulah naik dan naik dan naik, barulah tangga yang teratas. Jadi nombor paling kecil sekali yang pertama. Nombor yang paling kecil tadi ialah 5.15. So ini nombor yang pertama. Kena susunlah. 5.05 adalah nombor paling kecil. Kemudian dituruti dengan nombor seterusnya. Okey, kita tengok dekat sini. Nilai nombor yang seterusnya adalah 555. Okey, baik. Maksudnya sama. Kita tengok nombor seterusnya lah. Okey, dekat sini ada 5 sifar. Bila tak ada nombor maksudnya dia sifar lah. Okey, dan yang sini ada turutan lagi nombor. Bukan sebab nombor tu paling besar, tak. Tapi nilai nombor kita kena tengok nilai nombor mana yang sekarang paling kecil. Okey, 5.5 sifar. Yang ni 5.5 sifar 5. Jadi yang paling kecil adalah ini. Sebab dia dah mula dengan sifar. Ini mula dengan sifar tapi ada lagi tambahan nilai di belakang. So D adalah yang kedua. 5.5. Seterusnya ialah kita tengok dekat sini. Ni beza ni. Sifar dengan 5. Jadi 5.5 sifar 5 dan yang terakhir ialah 5.55. Ruang cikgu tak muat. Jadi kamu boleh tulislah. Yang pertama adalah 5 sifar 5, 5.5, kemudian 5.5 sifar 5 dan seterusnya adalah 5.55. Dia pendek tapi sebenarnya nilai dia lebih besar. Kena tengok mengikut nilai tempatnya. Okey. Baik, soalan C. Ingat balik, bundarkan apa? 5 sifar 5 kepada per 100 yang terdekat. Bundarkan tu ingat balik nombor kaya, nombor miskin. Nombor kaya ialah 5, 6, 7, 8, 9 dan nombor miskin ialah sifar 1, 2, 3 dan 4. Gunakan kepada per 100 yang terdekat. Yang mana satu rumah per 100? Ingat, selepas titik perpuluhan ialah per 10. Kemudian per 100 dan per 1000. Jadi sifar yang dia akan bundarkan. Gariskan siap-siap di belakang per 10. Okey, nilai di belakang terus tukar kepada sifar. Okey, oleh kerana digit ini yang akan diubah iaitu sifar sebab dia adalah nilai tempat yang diminta. Jadi tengok nombor di sebelah kanan dia iaitu per 1000. Nilai tempat per 1000. Nombor 5 ni. Adakah ia kaya atau miskin? Ingat balik. Nombor kaya ialah 5, 6, 7, 8, 9. Maka oleh kerana 5 berada di nombor kaya, jadi tambah 1 di atas. Dan salin semula nilai di depan. Jawapannya ialah 5.51. Baik, untuk soalan nombor 7, 7.289. Tuliskan nombor ini dalam perkataan. Jadi kamu kena eja lah. 7.289 ulang. 7.289 dalam perkataan ejaan. Okey. Okey, dia kata hitung beza antara nilai digit 7 dengan 9. Okey, soalan B, hitung beza antara nilai digit 7 dan 9. 7 ini adalah sub. 7 sahaja kita keluarkan. 7 adalah nombor 7 seperti ini. Dan 9 pula bukannya nombor 9 letak di depan ataupun 9 rumah sah, tidak. Sebaliknya ada titik perpuluhan. Jadi kita letak titik perpuluhan dan sifar 9 masih mengikut nilai tempat. Tapi tinggalkan nombor itu sahaja. Tolakkan nombor tersebut. Beza ialah tolak. Ingat apabila tak boleh, sifar tolak 9 tak boleh, kena pinjam
pinjam. Okey, 7 pinjam 1 tinggal 6, 10. Tapi oleh kerana nombor belakang nak pinjam lagi, tinggal 9. Bagi 10, nak pinjam lagi untuk nilai belakang, bagi 9 dan 10 di belakang. 10 tolak 9, 1. 9 tolak sifar, 9. 9 tolak sifar, 9. Dan 6 tolak sifar, 6. Inilah jawapan untuk soalan 7B. Baik, untuk soalan nombor 8A, tuliskan nombor di atas dalam perkataan. Okey, ini seperti yang tadi juga. Kamu perlu eja nombor berdasar mengikut nombor lah. Jawapannya ialah 3.275. Cikgu ulang, 3.275. Baik, soalan B. Apakah nilai digit dalam perpuluhan bagi 7? Ingat balik, digit. Digit, nilai digit. Nilai digit. Nilai digit bermaksud nombor, bukan perkataan atau ejaan. Nilai digit ialah nombor. Jadi, oleh kerana ada titik ni, ingat cikgu berkali-kali kata bahawa titik itu sangat penting. So, letak titik betul-betul. Titik itu letakkan dan di depan titik ada sifar. Sifar 7. 7 perlu dikekalkan. Nombor lain dia tak minta, jadi kita bagi 7 sahaja. Okey? Itu sahaja. Kelas kita pada hari ini, saya harap kamu dapat dan faham apa yang saya ajar. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.